الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما لا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doa selalu bahawa kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri kekuatan kepada kita, kita dapat menghidupkan dan kita dapat kekalkan istiqamah di salat subuh berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua insya-Allah untuk hari ini saya nak bawa tajuk berkaitan dengan berkaitan dengan 10 awal Zulhijjah. Ya, kita sekarang berada di hari-hari yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu disebut sebagai 10 awal Zulhijjah. Insya-Allah hari ini kita akan tengok kelebihan dia, kemudian apa yang kita perlu lakukan, kemudian bagaimana persiapan atau persediaan untuk kita menghadapi 10 awal Zulhijjah yang mana penuh dengan kebaikan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan tengok satu hadis hari ini. Dan tajuk hadis ini biasanya kita pernah dengar lah. Kita pernah dengar ataupun dalam Facebook biasa kadang-kadang sehari dua orang duk sebut hadis-hadis ginilah tentang kemuliaan ataupun kelebihan 10 awal Zulhijjah yang yang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia bagi special kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita boleh lakukan ibadat kemudian ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia bagi nilai tambah ni. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu bergantung kepada tempat ibadat yang berlaku pada tempat-tempat tertentu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kelebihan tu berlaku dalam bentuk suasana tertentu, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tambah nilai. Kadang-kadang berlaku dalam bentuk hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentulah. Allah Subhanahu wa taala bagi nilai tambah bagi orang yang melakukan amal-amal. Antaranya apa yang sebut tadi tuan-tuan semua, kadang-kadang berlaku dalam bentuk tepat. Ada sungguh-sungguh tempat atau Allah Taala gandakan pahala apabila kita lakukan ibadat pada tempat tersebut. Contoh katakanlah kita berada di satu kawasan di tanah suci, katakanlah saya buat satu contoh ialah di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Masjid Al-Aqsa. Ini tempat-tempat yang mana ibadat yang kita lakukan pahala betul besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nak banding dengan dengan tempat-tempat lain. Kan, ibadat solat katakanlah kita semaya di Mekah adalah ganda lebih kalau banding dengan tempat-tempat lain. Yang kedua pula ialah di Madinah, yang ketiga pula di Masjid Al-Aqsa. Hatta kalau nak ziarah ke apa pun, tempat ni antara tempat yang mulia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jadi kamu berziarah, hendaklah kamu berziarah kecuali janganlah kamu berziarah kecuali 3 tempat ini. Cerita yang maknanya mulia 3 tempat ini sangat dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berziarah sana ialah di 3 tempat macam saya sebut tadilah. Pertama sekali Masjidil Haram, yang kedua ialah Masjid Madinah, yang ketiga ialah Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tempat yang paling besar nilai kalau kita beribadat di sana. Yang kedua, kadang-kadang tuan-tuan semua, ibadat diberi nilai tambah ni kadang-kadang berlaku dalam bentuk bulan-bulan tertentu.
Contohnya dia kata bulan Ramadan, kalau kita nak banding dengan bulan lain terlalu jauh dari segi nilai yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sengah-sengah tu dalam bentuk apa dia ni malam-malam tentu kan. Kalau kita ibadat pada malam tentu adalah besar nilai. Contohnya malam 10 10 akhir Ramadan kan, besar sangat kalau orang yang boleh boleh melakukan ibadat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriktikaf bagi terkis, bagi tumpuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tertuas berlaku dalam bentuk hari-hari yang kita akan bincang hari inilah. Ada hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah yang dikenali sebagai 10 awal Zulhijjah. Kalau kita perhati pada Al-Quran, tuan-tuan semua ada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah. Antaranya ialah wal fajri wal layalin ashr. Wal layalin ashr mengikut kebanyakan ulama mengatakan adalah 10 awal Zulhijjah. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu fajar, kemudian dengan 10 awal Zulhijjah. Biasanya kalau Allah Taala bersumpah dalam Quran, ini menunjuk pada benda itu adalah benda yang penting, benda itu perlu ambil perhatian dan sebagainya. Kemudian dalam Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Kita ada arah supaya menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ni pada hari-hari tertentu. Ayam maklumat situ ada ulama mengatakan dalam tafsiran kalangan sahabat dan sebagainya, kata dia adalah 10 awal Zulhijjah. Maknanya 10 awal Zulhijjah dari segi kemuliaan dia, dari segi keutamaan dia, bukan hanya sekadar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim. Kemudian dalam hadis Nabi yang kita akan baca hari ini tuan-tuan semua, ialah satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah, qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, rawahul Bukhari. Ini hadis jelas tuan-tuan semua. Hadis ini ada hadis yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita tentang mulianya kalau amal soleh yang kita buat berlaku pada 10 awal Zulhijjah. Tuan-tuan semua, kalau kita sebelum daripada saya teruskan kepada huraian ataupun pendetailan berkaitan dengan hadis ini, saya nak mula dengan kongsi sikit sebanyak tentang perawi hadis kita pada hari ini. Walaupun saya pernah sebut dah sebelum ni, tapi saya akan sebut sekali lagi tentang satu peribadi yang tak asing dalam sejarah Islam, peribadi yang cukup hebat, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana dia kongsi kepada kita pada hari ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Ibn Abbas ni tuan-tuan semua, biasa yang kita panggil Ibn Abbas, nama dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dia ni tuan-tuan semua adalah satu peribadi yang dari segi keilmuan memang terkenal di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau tengok dari segi sejarah kelahiran dia tuan-tuan semua, dia lahir pada suasana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim di pulau pada masa tu, di boikot kita panggil, di mana seperti mana kita faham adalah sejarah lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mula berdakwah, dan mula tak disenangi oleh pimpinan daripada Quraisy, dan dia minta Abu Talib dan sebagainya supaya sekat pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sebar Islam kepada masyarakat. Sebab bagi dia ni satu benda yang merosakkan pegangan dia orang sebelum ni. Dia orang tak pegang ajaran semua berhala ke apa semua ni, tiba-tiba mari satu ajaran, bagi dia ajaran baru, ajaran sesat lah. Dia kena tetes sungguh bukan macam tu. Maka tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus dengan perjuangannya, terus dengan menyampaikan dakwah. Walaupun dia sekat, dia halal sampai perikat dia orang tu pergi jumpa dengan Abu Talib pada masa tu, tuan-tuan semua, supaya Abu Talib ni pergi jumpa dengan Nabi, minta supaya Nabi jangan buat kerja-kerja macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan semua, oleh kerana ini adalah tugasan yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata gapo dia, wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari
ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta uhlika dunahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi penegasan kepada Abu Talib. Nabi kata lagu-lagu mana pun kata dia tidak akan tinggal kerja-kerja yang telah diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kedeklah Nabi kata, wallahi Nabi, kalaulah mereka itu letak bagi kemuliaan kepada aku, letak matahari di sebelah kanan aku, kemudian bulan di sebelah kiri aku, makna bagi kemuliaan kepada aku terlalu lebih, katakanlah supaya aku tinggal kerja-kerja aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan tinggal sehingga aku diberi kemenangan ataupun aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu-lagu mana pun dia tidak akan tinggal usaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir sekali tuan-tuan semua, dia orang buat satu perancangan. Banyak cara dia buat bagaimana nak sekat. Antaranya dia buat bentuk pulau Bani Hashim. Pulau ni tuan-tuan semua bukan sehari dua. Pulau tak kecek, tak apa semua, tak jual beli ke apa semua. 3 tahun tuan-tuan semua di pulau. Bayangkanlah kalau tengok dalam sirah tuan-tuan semua, Nabi ataupun Bani Hashim ni kita tak makan ni. Lepas perikat kadang lagi kecing katakanlah, kemudian bunyi boh ada benda, tengok-tengok ada jenis kulit makan basuh makan. Siapa gitu maknanya dahsyatnya Nabi SAW dan juga Bani Hashim di pulau oleh masyarakat Quraisy. Suasana ginilah tuan-tuan, suasana inilah kalau mengikut cerita mengatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas dilahirkan. Suasana inilah suasana Rasulullah dan Bani Hashim di pulau oleh Quraisy ataupun musyrikin di kota Mekah pada masa itu. Tuan-tuan semua, apabila gitu sebenarnya dia ni daripada awal lagi dia dekat dengan Nabi. Ayah dan Abbas ni, Abbas kalau kita baca sejarah ada semua kata dia masuk selai lewat. Sebenarnya kalau tengok dalam sejarah yang boleh kita percayai lah, Abbas dan ayah dia masuk selai awal lagi. Cuma dia sembunyi selai dia. Sebab tu kita dapati banyak dalam sejarah mengatakan bahawa daripada awal lagi dia defend Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak buat gapo Nabi dia di antara orang pertahankan. Itu gambaran kepada kita bahawa daripada awal lagi ayah kepada Abdullah ni adalah menerima agama Allah Subhanahu wa taala, cuma dia sembunyi di pihak awal. Kemudian tak lama lepas daripada tu dan lewat sekeleban dengan orang lain, dia dan juga Ibn Abbas ni hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan semua, Ibn Abbas ni seperti mana yang saya sebut tadi lah, oleh kerana dia ni dekat dengan Nabi, sepupu Nabi dah sekali, kemudian Nabi ni adalah Rasul, dia pun memang duduk dekat sangat dengan Nabi lah. Saya dengan Nabi ni kadang-kadang sejarah dekat sangat dengan dia, siapa perikat naik kenderaan sekali kadang-kadang tak alik belakang dia, maknanya rapat sangat lah. Dalam keadaan tak alik belakang tu Nabi duduk mengajar dia, dah lagi dia ngapa atau duduk mengaji hadis dengan Nabi, duduk mengaji, duduk dengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di atas kenderaan. Tuan-tuan semua, saya dah sebut sebelum ni, maknanya Ibn Abbas ni memang bukan cala-cala orang lah. Di mana kehebatan dia ni kembali pada 2 perkara yang saya sebut. Yang pertama sekali ialah tadilah kerana dia kena rapat sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Dan sebab itulah dia boleh tahu maklumat ni berbagai-bagai kerana dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula tuan-tuan semua, saya pernah sebut juga bahawa antara kelebihan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah doa kepada dia. Pernah doa kepada dia pada kecil lagi, di mana dia apabila dilahirkan kemudian dibawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi ini dia panggil tahnik doa ataupun apa satu lagi dipanggil belah mulut lah. Sebab tu dalam Islam kalau boleh gitulah kita biasanya kita bawa anak-anak kita ni kepada orang-orang yang ahlillah, moga-moga dengan doa-doa dia ni Allah Taala dia ni beri kebaikan kepada cucu kita dan sebagainya. Maka tu semua dalam semasa semasa dia pergi tu, mengikut riwayat mengatakan Nabi SAW doa ke dia kemudian sapu kepala dia. Sapu kepala maknanya tanda ihsan ataupun tanda rahmat lah. Dan kadang sapu kepala tu riwayat mengatakan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Ibn Abbas. Kita nak sangat doa-doa orang soleh ni, apatah lagi Rasulullah SAW bapa kepada segala orang soleh. Di mana dia doa kepada Allah Taala, Allah faqihu fid din wa 'allimhu ta'ala. Dua doa yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali minta supaya Allah Taala ni bagi faham kepada Ibn Abbas agama. Sebab kalau faham agama tak ada masalah lah.
Yang masalah kita sekarang ni masalah tak faham agama tu masalah. Kalau orang faham agama dia boleh mengurus kehidupan dia dalam dunia nak ikut acuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang nak sekali daripada Ibn Abbas, kata dia hak tu yang Nabi doa tak nak. Nabi tak doa lain. Nabi tak doa kata ya Allah wahai bagi kaya lah Ibn Abbas ke, bagi kereta besar lah ke dia ke, atau bagi begini comel ke, dia tak ada. Tapi dia doa apa dia benda yang paling penting dalam kehidupan manusia ialah kefahaman tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang jadi kemuncak yang kita bicara ni tuan-tuan semua ialah apa dia ni, dia minta supaya Ibn Abbas ni alim atau pakar dalam bidang Al-Quranul Karim. Wa alimhu ta'awil itu maknanya bagi faham atau bagi pakar, bagi alim dalam bidang tafsir khususnya lah bidang yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah tuan-tuan semua kita dapati di kalangan sahabat ni apa dia ni ramai-ramai yang alim. Kalau kita belajar dari kitab tafsir, di antara tokoh tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua apa dia ni, begitulah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pun dia pada masa tu umur dia tak banyak umur dia. Di segi umurnya tuan-tuan semua dia umur 13 tahun ya. 13 tahun ni kalau tempat kita tak ada gambar satu lagi lah, masih duduk dekat dengan ayah dengan mak lagi lah. Kalau kapur tu dah main bidah, dah main tayar gitu lah, maknanya tak maju, tak ada gapo lagi. Tapi dia pada masa tu tuan-tuan walaupun 13 tahun kan, tapi dari segi ilmuan dia adalah mengatasi orang lain. Sampai perikat Sayyidina Umar sendiri pun kadang-kadang ada masalah ke apa semua atau bertanya pandangan, di antara dia tanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, kalau kita perhatilah apa dia ni, apabila Rasulullah meninggal oleh kerana umur dia muda kan, dia tak cukup hanya setakat tu lah padan dengan dia belajar dengan Nabi kan. Sebab masa muda faham dia lah banyak perkara yang dia tak faham lagi, maka dia ambil kesempatan belajar dengan sahabat-sahabat yang lama-lama yang pada Islam daripada awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kepakaran ilmu ataupun pengalaman yang lebih kelebihan dengan orang lain. Sebab tu dia ambil kesempatan belajar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian antara yang banyak dia ambil adalah daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Sayyidina Ali di antara orang alim kan, di antara orang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kemudian tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit tentang apa dia ni. Dia ni saat-saat akhir, banyaklah kalau kitab saya depan ni dia bicara tentang bagaimana kesungguhan dia belajar. Yang pentingnya nak jadi alim tu, yang kita nak bicara pada malam ni, dia bukan pagi ni bukan hanya sekadar gitu ya ledak dah. Nak jadi alim ni kena ngaji, tak cukup hanya sekadar gitu dak. Kalau ke mana? Sebab tu kalau terpati kepada Badai Ibn Abbas memang sungguh-sungguh dia ngaji. Kan? Sebab tu dia mengatakan ngaji tak apa, duk ngatik tu yang bagi ilmu dak. Dia ilmu-ilmu memang kena ngaji, kena sungguh. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu ni kena ngaji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah maknanya kesungguhan ni biasa kalau sungguh ni Tuhan bagi lagu mana pun. Sebab tu ada kata-kata Arab kemudian menjadda wajada, siapa sungguh dia akan dapat, insya-Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man zara'a hasada, siapa yang tani insya-Allah dia akan dapat hasil. Itulah di antara kata-kata perangsang daripada ulama-ulama. Makna gapo-gapo dan apatah lagi ilmu dia kena ngaji sungguh, insya-Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan semua, kita dapatilah Allah Taala ni dengan apa rahmat dia dan sebagainya, banyak kemudahan-kemudahan yang telah bagi kepada Ibn Abbas. Rasulullah tak ada dia antara tempat jadi rujuk lah. Okay. Jadi rujuk kepada orang lain di kalangan tabi'in. Dan banyak kalau tuan-tuan belajar dalam kitab tafsir, tokoh-tokoh tafsir ni adalah anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala. Yang di antaranya satu orang nama dia Mujahid ataupun Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhuma ataupun orang lain. Banyak senara-senara di kalangan ulama-ulama tafsir, mereka menyebut bahawa ini adalah tabi'in inilah di antara anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala. Tuan-tuan semua, kemudian saat-saat akhir dia ni umur dia apa dia ni, umur dia lebih kurang kalau mengikut dalam kitab saya ni kata dia umur dia adalah 70 sekitar apa dia ni 71 umur dia. Kan umur dia 71. Kira pekat tua jugalah. 71 umur dia. Cuma di akhir-akhir hidup dia ni Allah Taala tarik nikmat mata dia. Kan?
Dengan ramailah kita begitu juga ada setengah-setengah orang siapa peringkat akhir, maknanya ini mak mata ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhati kepada sahabat banyak dah tuan semua, dia tuk guru kita berkata-kata ramai saat-saat akhir Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat mata. Walaupun begitu dia ni kalau ikut satu ucapan dia lah, dia kata ya'khudallahu min ainayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun. Kata dia walaupun kata Allah Ta'ala ambil cahaya daripada daripada mata aku lah, Allah Ta'ala cabut nikmat mata, cahaya mata ataupun tak boleh tengok lah, buta kata kira ada. Kata dia fafi lisani wa qalbi minhuma nurun, tapi lidah aku dan cahaya aku masih lagi diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya lidah dia boleh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benar hati dia masih lagi ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata lain makna dia redha lah. Dia redha dengan apa? Dia redha dengan apa yang ditakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting ada lagi anggota-anggota lain yang apa yang boleh dia guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit tentang saat-saat akhir dia meninggal dunia lah. Walaupun saya dah cerita dah sebelum ni. Kalau mengikut apa yang disebut oleh satu orang anak murid dia nama Sa'id bin Jubair. Ni antara tokoh yang apa dia ni tabi'nya hebat. Sa'id bin Jubair dia mati kena gantung. Kan? Ada satu tokoh kemudian dia apa dia ni saat-saat akhir dia mati kena gantung. Sebab dia di antara orang lawan kerajaan lah. Sebab kerajaan zalim pada masa tu, dia di antara ke depan yang melawan kezaliman yang ada pada masa tu. Kita pernah dengar cerita Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi kan, antara apa dia ni antara orang yang teruk lah boleh katakan macam tu lah dalam sejarah kan. Kemudian tuan-tuan semua, dia ni adalah apa dia di antara mangsa kepada kezaliman. Cuma Sa'id bin Jubair dia penuh doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah aku ni adalah orang terakhir dizalimi oleh Sa'id bin Jubair. Dia sebut gitulah, dia doa kepada Tuhan, kalau aku dizalimi oleh dia, kata jadikanlah aku yang terakhir. Lepas ni bolehlah bagi peluang kepada dia untuk menzalimi orang lain. Itu doa apa dia ni Sa'id bin Jubair, dia doa dia Allah Ta'ala terima. Memang betul lah tu sampai bila dia mati, lepas tu maknanya penzalim tak ada lah, habislah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sa'id bin Jubair dia pesan, dia sebut ceritalah kepada kita bagaimana saat-saat apa dia ni pengakhiran para sahabat ni. Sebab tu kita dapati tuan saya selalu sebut, kita suka sangat kadang-kadang kita baca kisah pengakhiran sahabat ni, satu pengakhiran yang memang comel sangat kan. Akhir tu sebenarnya akhir-akhir ni budak dia adalah berdasarkan kepada pendahuluan kan, permulaan. Sebab itulah maknanya akhir ni dia panggil husnul khatimah ni adalah kesimpulan kepada kehidupan kan. Ada setengah kadang-kadang ada orang pera lembu, duk belaga lembu, saat-saat akhir memang nak belaga lembu jugalah, lebih kurang macam tu. Saya pernah tengok satu orang tu tuan-tuan semua memang hidup dia gitu kan. Walhamdulillah, maknanya siapa peringkat saat-saat akhir pun nak belaga lembu juga. Dulu lah ni kita tahu dulu. Sebab itulah tuan-tuan semua, makna pengakhiran ni kalau sahabat dulu kerana hidup dia ada wakaf untuk Islam daripada awal sampai akhir lah. Bila dia masuk Islam memang daripada A sampai Z hidup dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak heranlah bagaimana kesudahan dia, kesudahan yang cukup mulia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok sikit kesudahan apa dia ni. Ibn Abbas ini, Miku Sa'id mengatakan apabila Ibn Abbas meninggal di Taif, ramai di antaranya kami kata syahidna janazatahu, kami antara orang yang menyaksi maknanya jenazah dia. Katanya Sa'id bin Jubair, dalam keadaan bawa jenazah tu kata faja'a ta'irun abyad lam yura ala khilqatihi hatta dakhala fi na'shihi lam yura kharijan minhu. Tiba-tiba kata dia mari satu ekor burung yang putih dalam keadaan masa dia orang duk bawa mayat tu, kemudian mari seekor burung yang putih kemudian masuk dalam apa dia panggil tu, kelanduk, apa dia panggil apa dia nak bawa mayat kan, masuk dalam tu. Bila masuk dalam tu kemudian orang duk batak tubik dah kan, lagu mana wallahu alam ni kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian falamma dufina, tak kala dia ditanam, kemudian lepas tu bunyi satu suara, orang baca Quran, bersuara Quran lah, tapi tak tahu siapa yang baca. Itu apa dia ni, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini satu-satu kemuliaan tuan-tuan semua, karamah yang Allah Ta'ala bagi ya. Kita tengok bagaimana kesudahan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Daripada awal lagi maknanya
Seolah ayat-ayat ini makna tu mengiktiraf kehebatannya ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan. Suara tu tahu mari mana, tapi orang pakat bunyi belaka apa ayat Quran dalam surah dalam surah dalam surah Al-Fajr. Itulah tuan-tuan semua sikit sebanyak tentang sejarah Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kita kembali pada tajuk kita ni, tajuk 10 Awal Zulhijjah. Oleh kerana mulianya, insya-Allah kita akan bincang lepas ni tuan-tuan semua antara kemuliaan dan apa yang sepatut kita buat sepanjang 10 Zulhijjah ni. Saya nak sebut sikit apa persiapan kita sebenarnya. Ulama apabila ada bincang hadis ni, dia sebutlah berapa persiapan yang perlu ada pada kita lah. Barang molek, hari molek ni kita yang lalu gitu saja. Apa persiapan kita, kan? Kita dalam kehidupan kita pun ada, kalau ada hari-hari molek ke apa semua, kita ada persiapan ke apa semua, kan? Kita nak berwah tak akan jadi gitu ya. Di sana ada persiapan dan sebagainya. Maka di antara persiapan tuan-tuan semua untuk kita berdepan hari-hari yang mulia ni, apa yang perlu kita lakukan? Antara yang disebut oleh ulama tuan-tuan semua ialah, kata dia, antaranya ialah kita kena bertaubatlah mula sekali, at-taubatus shadiqah. Sama-sama lah kita untuk dapat kebaikan ni, kita mula dengan menyucikan diri dulu, okay? Menyucikan diri dengan kata lain maknanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat yang benar, okay? Kita nak supaya kita mula hidup kita di 10 akhir ni dalam keadaan maknanya kita mula dengan kebersihan, iaitu kita kita bertaubat, apa disebut sebagai taubat shadiqah. Taubat ni tuan-tuan semua adalah satu benda yang besarlah, nilainya besarnya. Siapa Allah Ta'ala sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Islam, wahai beriman. Taubat ni adalah jalan untuk dapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut la'allakum tuflihun. Taubat ni adalah jalan. Taubat ni adalah wasilah untuk kita dapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu istilah letak situ. Apabila kita dosa tak ada, dosa dibersih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah petanda besar di mana kita diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua tuan-tuan semua, kita kena ambil peluang lah. Dia panggil iktinam al-fursah dalam bahasa Arab. Kita ambil peluang tuan-tuan semua, kan? Oleh kerana besarnya amalan, besarnya pahala nilai amal yang berlaku pada 10 Awal Zulhijjah ini, kita kena ambil peluang. Ambil peluang, kita kena racik apa yang perlu kita buat. InsyaAllah lepas ni saya akan bincang tentang apakah amalan-amalan yang comel yang kita boleh buat sepanjang sepanjang 10 Awal Zulhijjah. Mana kita kena ambil peluang betul-betul lah. Ambil peluang betul-betul, kemudian kita doa tekad supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kemudahan, kita boleh melakukan amal-amal sebanyak mungkin supaya kita tidak ketinggalan untuk dapat habuan yang begitu besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis ni tuan-tuan semua, apa Nabi kata, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Nabi SAW tidak ada amalan-amalan soleh, Nabi kata, tidak ada amalan-amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada 10 Awal Zulhijjah ni. Maknanya amalan-amalan soleh yang kita buat, tuan-tuan semua, pada 10 Awal Zulhijjah adalah satu benda yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya hari yang special, mulianya tuan-tuan semua, kan? Tapi kita negatif ialah lalu tak oleh kerana tak tahu dia kadang-kadang, kan? Tak tahu dah. So yang kedua pula, tambah-tambah bulan-bulan Islam ni ramai tak cara mana kalau banding dengan bulan-bulan putih kalau mana. Buat gaji dengan bulan putih dah tu, sebab tu lalu gitu sajalah. Walaupun peristiwa penting pun kita ingat. Kalau tanya bila bulan Islam ni, tak tahu hamba, tapi bulan putih kita boleh sebut, kan? Tu kadang-kadang penjajah ni dia pandai boleh masuk negara Islam ni, kadang-kadang dia buat benda-benda gini dalam kalender-kalender Islam. Supaya ingatan kita kepada peristiwa penting akhir sekali tak ada, kan? Tak ingatlah benda-benda gitu. Sebab itulah penjajah ni dia masuk negara Islam, dia bina pemikiran berbagai-bagai lah. Dia pegang pusat pengajian ke apa semua, dia train, dia buat silibus ke apa semua mengikut acuan dia. Lah sekali kita pun tak faham apa segitu ialah. Antara benda yang dia buat tu semua ialah masalah tarikh, masalah ni bulan-bulan Islam kita panggil lah.
Sungguh tuan semua, kalau tanya anak budak-budak kita, anak-anak memang tak tahu apa satu lah kadang-kadang. Bila apa dia ni bulat Islam pun tak reti. Bukan kanak-kanak dah tua pun kadang-kadang ada juga, tak tahu pun kadang-kadang kita. Itu nak ceritanya kita ketinggalan banyak bab-bab gini. Maka dalam hadis tuan semua Nabi kata tak ada amalan-amalan yang amalan soleh. Amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 10 hawa Dzulhijjah ini. Sebab tu di kalangan ulama dia berbicara macam mana ada hadis yang mengatakan apa dia ni malam 10 apa dia 10 akhir apa dia ni Ramadan terbaik, tiba-tiba dalam hadis ni pula kata 10 hari ni pula terbaik. Maka ulama berbicara kata dia sebenarnya gini, tak salah ataupun tak bercanggah antara dua benda ni. Kalau sebut malam terbaik adalah malam 10 akhir Ramadan. Kalau sebut hari-hari terbaik adalah 10 awal Dzulhijjah. Gitu ialah. Tak terima gapo lah. Takut dia kata macam mana belik molek. Tak belik. Itulah penjelasan yang dijelaskan oleh ulama. Okey. Kemudian apabila Nabi sebut gitu tuan-tuan semua, Nabi kata amal soleh yang kita buat pada 10 awal Dzulhijjah adalah sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mari tanya satu soalan. Selepas sahabatnya jihad ni adalah penting sekali. Jihad ni pahala banyak dan sebagainya. Kemudian dia orang tanyalah, kata wala ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kalau nak banding dengan jihad lagu mana dengan jihad? Rasulullah kata hatta dengan jihad pun besar lagi amal soleh 10 awal Dzulhijjah. Kecuali gini Nabi kata, tak ada lawan lah. Kecuali Nabi kata illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in. Kecuali orang yang pergi berjihad kemudian dia bawa segala-gala dia. Harta dia, kemudian jiwa raga dia mati syahid di medan perjuangan. Waktu memang tak ada nak lawan lah. Kalau orang yang pergi jihad kemudian mati dalam perjuangan, itu memang tak ada nak lawan. Itu antara terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang sebelum ni bagaimana pahala begitu besar sekali orang yang mati syahid yang disebut oleh Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang berbagai-bagai apa dia ni kemuliaan yang diberi kepada orang mati syahid. Tapi dalam keadaan biasa tuan-tuan semua kan, maknanya 10 hawa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan soleh adalah amalan terbaik. Cuma sekarang timbul satu soalan. Dalam hadis ni dia tak sebut apa amalan-amalan yang sepatut kita buat lah. Cuma cara umum Nabi kata amal soleh. Kan? Amal soleh ni maknanya masuk belaka lah. Kan? Tak kira gapo-gapo. Yang penting makna amal soleh kita buat tu nilai tambah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ni kadang-kadang tu amalan-amalan yang berkaitan dengan kita, kadang-kadang amalan kita dengan Tuhan. Contoh katakanlah semayanya, contoh katakanlah zikirnya, contoh katakanlah baca Qurannya ataupun qiyam dan sebagainya, itu adalah sebahagian daripada amal soleh. Itu kaitkan dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi amal soleh kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan masyarakat. Kan kita buat baik pada orang tua kita tolong jiran, kita gapo semua, itu semua termasuk dalam kategori amal soleh. Kan kita dah sebut turun tuan-tuan semua amal soleh ni, kita nak tahu ke amal soleh ni dua perkara ialah. Kan tak kira gapo-gapo pula amal soleh ni dia ada dua syarat. Syarat pertama amalan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua amalan itu adalah menepati syarak. Kan tepat dengan syarak. Kalau tak tepat syarak, tak tepat dua perkara maka tak jadi amal soleh. Satu orang tu dia judi. Dia judi di Genting Highland, dia tujuan dia comel nak buat masjid apa dia masjid kita lah, masjid kita lama nak tukar masjid baru ni kan. Dia niat molek kan. Sebab kalau hanya sekadar makan laksa tu lama kata dia dah. Laksa tu nak boleh 2-3 juta lama dah. Dah sekali dia judi di tempat pusat judi katakanlah. Niat dia molek kan, niat dia apa dia nak buat masjid ataupun nak buat anak yatim dan sebagainya. Itu semua tak masuk dalam masalah lah. Sebab walaupun niat dia comel dah, tapi dia tidak menepati syarak di mana dia buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis-jenis gini kan, dia pergi curi barang masjid katakanlah, kononnya nak infak ataupun nak belanja untuk anak-anak sekolah. Tak boleh belaka tu kan, walaupun cuma niat molek nak suruh anak ngaji ke apa semua, cuma cara dia tidak betul. Tuan-tuan semua, kalau kita bicara tu dah kata Nabi lah, maknanya dalam hadis ni Nabi sebut cara umum gitulah. Mana-mana masalah yang kita buat apa dia 10 awal Dzulhijjah adalah sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sini tuan-tuan semua kita akan bicara sikit kepada dia masalah antara yang kita boleh bicara ialah antaranya ialah zikir katakanlah kan.
Zikir kan ni sebahagian daripada amal soleh yang memang kita dituntut perbanyakkan lagi, apatah lagi apa dia ni di 10 awal Zulhijjah. Ada satu riwayat mengatakan antara zikir pilihan kan yang kita diajar supaya isi sepanjang 10 awal Zulhijjah ni, mengikut riwayat mengatakan, kata dia fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Di antara zikir pilihan yang kita minta diperbanyakkanlah kan, adalah Nabi kata fa'aksiru fihinna, perbanyakkanlah pada 10 awal Zulhijjah ni 3 perkara, 3 zikir. Yang pertama sekali ialah at-tahlil, iaitu tahlil. Tahlil ni bukan ngati orang mati tidak. Sama cuma tahlil tu makna la ilaha illallah tu lah. Cuma kalimah tahlil diguna untuk apa, ngati orang mati. Mana tahlil tu gitulah. Dia mengatakan tahlil ni kalau asalnya makna gatu ialah makna la ilaha illallah tu. Ucapan la ilaha illallah tu dah panggil tahlil. Okay. Tu diajar tuan-tuan semua, Nabi sebut supaya kita berbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Yang kedua pula ialah at-takbir, ucapan Allahu akbar. Kan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kan, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita tengok dalam amalan haji ni, ini antara kalimah-kalimah yang basah disebut oleh orang yang buat haji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah kita panggil tahmid. Iaitu apa dia ni? Tahmid ni kita ucapkan alhamdulillah lah. Ucapan alhamdulillah itu kita panggil tahmid. Ini antara doa-doa yang dicadangkan supaya kita banyak pada 10 awal Zulhijjah, dan kita tak menafikan doa-doa lain. Ya, zikir-zikir lain yang kita dah belajar sebelum ni pun kita kena boleh baca, tak ada masalah. Cuma ini di antara cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita perbanyakkan zikir pada 10 awal Zulhijjah ini. Yang kedua tuan-tuan semua, di antara amalan betul-betul ialah amalan baca Quran lah. Kan? Amalan baca Quran memang pahala banyak, apatah lagi benda tu berlaku dalam bulan Ramadan, bulan-bulan apa ni di awal 10 Zulhijjah. Kan, ini antara amalan-amalan yang apa dia ni, antara amalan yang kita diajar supaya pun perbanyakkan. Kan, amalan kepada amalan kita panggil amalan baca Quran, ikatan atau hubungan kita dengan Al-Quran Karim. Tuan-tuan semua, Quran ni kita kena baca semua, bukan 10 awal Zulhijjah ialah. Quran ni satu benda yang sepatut macam itulah. Kita kalau boleh jangan tinggal walaupun sikit satu hari kita baca Quran. Saya pernah sebut sebelum ni bagaimana salafus salih walaupun sibuk macam mana sekalipun, ikatan dengan Quran dia tidak akan tinggal walaupun satu ayat ataupun 2 ayat dia baca. Kan? Saya pernah sebut cerita sebelum ni tuan-tuan semua, ada satu orang saat-saat nak mati pun masih lagi minta nak baca Quran. Sehingga dicatat kata-kata dia dalam sejarah, kata dia, inni khafu an yamurru alayya yaumun lam aqra fihi al-Quran Karim. Kan? Kata dia, aku bimbang, aku tak sip berlalunya satu hari ni aku tak boleh baca Quran, kata dia. Waktu saat-saat akhir walaupun masa tu dia nak mati dah, tapi dia masih sedar lagi diri dia dan minta nak Quran. Dia tak sip berlalunya satu hari dalam keadaan dia tak boleh baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua sifat orang berjaya, generasi salafus soleh yang telah diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sikap dia dengan Al-Quranul Karim. Apatah lagi masa-masa gini tuan-tuan, peluang keemasan, nilai tambah ni, maka kita segitulah kita kena lebih sikitlah kalau banding dengan suasana-suasana lain. Itulah tuan-tuan semua di antara apa dia ni, amalan-amalan yang penting yang apa dia ni yang kita dicadangkan supaya buat. Cuma satu lagi tuan-tuan semua, di antara yang sangat-sangat penting lah yang diajar dan disebut dalam hadis sahih yang dicadangkan supaya kita buat. Di antara hari-hari yang penting di antara kita buat tuan-tuan ialah amalan puasa lah. Ya, kita boleh puasa tuan, sampai sekarang kita boleh puasa. Kan? Amalan puasa ni antara amalan soleh. Kan? Kalau ke mana kan? Kita boleh puasa. Kalau orang nak puasa daripada awal sampai 9, punya kata gapalah. Orang kata habis doa tak, bukan kita tak lah. Sebab dalam hadis ni dia kata amal soleh. Tak kira puasa pun sunat, amal sebahagian daripada amal soleh. Cuma yang Nabi cadang tuan-tuan semua, kalau tak boleh katakanlah. Okay. Cuma jangan lupa maknanya antara hari 10 hari yang penting tadi, hari ke-9 jangan tinggal. Dipanggil hari Arafah. Tak, hari Arafah hari ke hari Jumaat ke? Kita tak. Dia murid balas lepas tu dia mengatakan hari Ahad. Tu kena tanya mufti lagu mana tak? Lagu mana tu tak? Okay. Yang penting hari Arafah. Okay. Sebab tu ada riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kan?
daripada satu sahabat, dia tanya Nabi, kata dia, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Ada satu hadis tuan semua ni, kalau boleh kita pakat sipel lah, tanam molek takut terlepas pula kan. Abi Qatadah dia cerita kepada kita tentang ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni kata su'ila, tak tahu siapa yang tanya, tapi ada ramai-ramai di kalangan sahabat radhiyallahu taala tanya tentang apa dia ni kelebihan ataupun kemuliaan puasa hari Arafah kan. Sebab tuan-tuan semua, sebab dalam 10 awal Zulhijjah ni satu hari yang mulia juga. Di antara mulia 10 awal Zulhijjah dia ada hari Arafah. Hari Arafah ni hari Allah Taala beri keampunan dosa. Kan, kalau kita buat ibadat haji, maknanya kemuncak haji adalah di Arafah lah. Sebab tu Nabi kata apa dia ni, al-hajju Arafah, Nabi kata haji itu Arafah. Sebab tu kalau tidak wukuf daripada Arafah tak jadi haji lah. Ya, sebab tu pada Arafah ni memang satu hari cukup besar di segi apa dia ni, nilai tambah pahala dosa. Yang kedua pula ialah di segi keampunan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita diajar tuan-tuan semua, tapi bagi orang yang buat haji tak sunat puasa kan. Bagi orang di luar haji, mana orang bukan buat haji ni, kita nak kongsi sama kebaikan. Yang kita disarankan supaya apa dia ni melakukan satu ibadat dipanggil ibadat puasa. Puasa hari Arafah. Kan, hari Arafah ni tuan-tuan doa mustajab, kemudian dosa-dosa kita diberi keampunan oleh Allah SWT. Cuba perhati maliklah kalau siapa hari Arafah ni kita ambil kesempatan lah tuan-tuan semua, antara amalan kita doa banyak, istighfar, kemudian antara amalan yang Nabi ajar pun adalah amalan kita puasa. Kan, kita puasa sehari dah tuan-tuan, puasa sehari, kemudian kita doa pula. Kan, dalam hadis sebut kan, puasa orang yang apa dia, doa puasa ni tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada sungguh-sungguh orang kadang-kadang pada orang lepas waktu asar duduk cokoh di masjid hari Arafah kan, ambil kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang tokoh tu memang dia lepas asar gitulah hari Arafah, dia tak pergi Mekah kan, dia ambil kesempatan hari Arafah waktu asar atau waktu lain lah, dia memang bagi tumpuan beribadat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan semua, hari Arafah ni saya dah sebut tadi, maknanya hari mulia, so hari keampunan. Kemudian kita dicadangkan puasa pula kan. Kemudian bila sebut puasa dia ada kaitan dengan doa kan. Sebab tu Rasulullah kita duduk bicara sama, kalau doa orang puasa ni insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dia panggil da'watus sha'im. Doa orang puasa ni insya-Allah di antara senarai yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah doa yang akan diterima. Okay, maknanya lengkap tu hari Arafah tu, satu hari tu memang hari mulia dah. Kemudian kita isi dengan amalan puasa pula, kemudian kita iringi dengan doa pula, maka betapa mulianya hari tersebut. Okay, dalam hadis ni tuan-tuan semua, kalau mengikut Abi Qatadah saya sebut tadi, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa an saumi Arafah. Ya Rasulullah, kata dia, apakah kelebihan, kemuliaan ataupun daripada pulangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sanggup apa dia ni mujahadah boleh puasa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata apa, dan Nabi kata pendek, Nabi sebut, tapi walaupun ungkapan ni pendek tapi besar nilai bagi orang beriman lah. Iaitu Nabi kata yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, iaitu orang yang puasa pada hari tersebut Allah Taala kapung dosa dia 2 tahun. 2 tahun ni kalau kita nak fikir banyak ke mana. Sehari tu mak gun dosa kita, bayangkanlah tak. Dan ni 2 tahun tuan-tuan semua. Ni satu dia panggil apa, Allah Taala afu kita lah. Kan. Buat afu-afu ni semua orang nak belaka, tapi buat dosa ni kadang-kadang tak ramai juga orang nak bagi gini. Allah Taala bagi peluang kepada kita. Siapa-siapa yang puasa pada hari Arafah, bukan sehari akan diberi keampunan. 2 tahun akan Allah Taala ampun dosa-dosa dia. Cuma dosa-dosa ni ada di kalangan ulama mengatakan dosa kecil, dan ada juga di kalangan ulama mengatakan, kerana dalam hadis ni tak sebut dosa apa, boleh jadi kalau orang tak ada dosa, kalau orang tu apa dia dosa apa dia ni ada, boleh jadi maknanya dosa besar juga akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua di antara apa saranan Nabi lah. Nabi ni sebenarnya kita dengar semua lah, dia memang cakna sangat kepada umat dia. Kan, nak tengok sangat umat dia diberi kualiti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tengok sangat umat dia ni diberi kejayaan. Nak tengok sangat umat dia ni Allah Taala lepaskan seksa dan sebagainya. Lepas tu cuba tengok, sehari bukan sehari 2 Nabi buat kerja 23 tahun tuan-tuan semua untuk selamat manusia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cadangan-cadangan adalah hadis banyak sekali nak supaya umat dia diberi kemuliaan.
Kan? Bukan sekadar dalam kehidupan dunia tuan-tuan, dari akhirat pun Nabi ambil masa lagi untuk selamatkan apa dia umat dia. Cuma yang kita baca semua dalam hadis. Sahabat Afrika nak lalu titian sirat pun masa lagi ada situ, minta Allah Taala selamat, Allahumma sallim, ya Allah selamatlah umat dia dan sebagainya. Maka dalam isu berkaitan 10 awal Dzulhijjah tu, Nabi nak ajar kita, nak ajar benda penting lah. Buat dosa-dosa ni memang tak ada lari dah, orang ada berlaku, tak ada orang tak ada dosa ni. Kan? Cuma Nabi ajar tip bagaimana kita nak minta Allah Taala hapuskan dosa-dosa kita. Kita nak sangatlah bagi-bagi gininya. Tak. Tapi bagi gini orang tak berahi mana lah bagi gininya. Cuma bagi orang ahli lah. Orang yang faham sebagai hamba Allah Taala, ini di antara benda yang penting dalam kehidupan dia. Sebab kalau dosa banyak ni memang dia akan masalah banyak dalam kehidupan manusia. Dia akan tapai berlaku dosa banyak, kadang-kadang malah ibadat. Dosa banyak, kadang-kadang keberkatan hidup tak ada. Dosa banyak ni kadang-kadang rezeki akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa banyak kadang-kadang akan berlaku yang porak-poranda masyarakat. Dosa banyak ni kadang-kadang akan mengulang bala daripada Allah Taala. Banyak kalau sebut dosa ni, banyak benda yang dia panggil apa, negatif akan berlaku. Sebab itulah apabila dicadangkan supaya puasa apa dia ni dosa tak ada, saya rasa inilah kesempatan kita tuan-tuan semua, kesempatan yang kita kena ambil lah. Nabi kata yukaffirus sanatal madhihul baqiyah, kata Allah Taala kapung apa dia ni dosa dia 2 tahun, dosa yang lepas, kemudian dosa yang kemudian, dosa yang tahun-tahun kemudian. Dosa orang kata kena juga dapat acuh kita kes sekarang ni, maknanya dosa hak berlaku dah, hak buat lain tu memang ya kena bertaubat lain pula lah, gitulah gitu. Jangan kata tahun depan ni Tuhan hapus dosa, lepas tak apalah, malah tak semaya pun tak apa, itu buat Tuhan hapus dah. Jangan buat gitu kan. Walaupun kadang-kadang Tuhan hapus dan bentuk Tuhan ngajah supaya apa dia kita mengelak daripada dosa tu sebahagian daripada kaedah gitu. Takut-takut dengan pahal silap macam tadilah saya sebut Tuhan hapus 2 tahun ni, kita relax tahun ni tak payah pergi semaya, tak payah ngaji dah. Sebab tahun depan tak hapus dah. Tapi nak ceritanya kemuliaan yang telah bagi kita gitulah. Bukan maknanya kita tidak melaksanakan tanggungjawab, kita kena jaga juga lagu-lagu mana pun. Kan? Tapi yang penting maknanya ni satu benda special lah. Lagu mana tu Allah Alam, yang penting dijanjikan oleh Nabi SAW 2 tahun akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya rasa tuan-tuan semua di antara apa dia ni amalan-amalan penting lah, kena ingat molek lah tu, takut terlepas pula. Kena catat molek hari Arafah hari apa, cuba gelik tengok, cuba tengok dengan radio ke dengan TV ke apa semua, bagaimana bila hari Arafah ni. Takut-takut terlepas. Terlepas pula dia, tahun lepas dah. Dia masalah. Itulah tuan-tuan semua, ambillah kesempatan ini antara rahmat yang Allah Ta'ala bagi kita lah. Allah Ta'ala nak ampun dosa kita dengan cara-cara macam ni. Amalan taklah banyak sangat, tapi pulangan terlalu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua adalah rahmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak say lagi tak tahulah nak macam mana dah. Dan Nabi dah bagi dah ke apa semua. Sebab itulah kita di akhirat tidak ada alasan. Kan? Tak ada alasan lah Nabi tak ajak tamu, Nabi tak ajar, kalau Nabi tak bagi tunjuk, tak ada. Kan Nabi ajar belaka dah. Cuma masalahnya kita yang masalah. Itulah tuan-tuan semua antara benda penting yang kita boleh buat. Satu lagi ialah amalan kurban lah. Ini antara amalan yang besar juga di 10 awal Dzulhijjah ni. Okay? Amalan kurban itu antara amalan-amalan yang kita disarankan supaya apa dia ni buat pada 10 awal Dzulhijjah. Tapi yang penting tuan-tuan semua saya dah sebut tadi, maknanya dia tak kira apa lah, yang penting amal soleh. Kan? Cuma saya sebut sebagai contoh sajalah. Yang penting hak lain-lain pun gitu juga, zikir kau apa semua, buat baik pada orang jiran kau apa semua. Ada setengah orang kadang-kadang 10 awal Dzulhijjah dengan jiran dia memang basah dah setiap hari kadang-kadang apa semua tu kan. Itu pun amal soleh kan, bukan sekadar pahala, tapi dia boleh hubungkan silaturahim dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang kan sebelum lama dah tak kecek dah telefon setiap hari dan sebagainya. Ini juga sebahagian daripada amal soleh kita dengan orang tua kita dan sebagainya. Sama-sama lah tuan-tuan semua kita ambil kesempatan apa dia ni, tawaran yang begitu hebat di 10 awal Dzulhijjah ini, sama-sama lah kita isi dia dengan amal-amal soleh. Dan kita doalah kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik kita, mudah kita untuk bergerak untuk melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah kita harap moga-moga nilai tambah ni akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Setakat telah untuk hari ini, moga-moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Ta'ala.
yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.